Assalamualaikum, salam sejahtera. Kapten Rais, founder Lemak Tuli. Dah pernah pergi gym, ambil macam-macam suplemen, macam-macam ubat, berpuasa sampai sebulan, tapi masih tak kurus. Kalau turun berat badan pun, tapi badan masih berlemak, masih lagi boroi. Lemak Tuli Ramadan Edition, batch yang paling laris. Saya personally akan ajar, akan guide, akan train A to Z, rahsia-rahsia untuk kurus dengan cepat, buang lemak, buang boroi, dan korang boleh beraya dengan bentuk badan yang baru yang lagi handsome. Anda tak perlukan sebarang ubat, sebarang produk, sebarang suplemen maupun sebarang alat tanaman. Dan insya-Allah anda boleh kurus sebelum Hari Raya tahun ni. Metod Lemak Tuli juga sangat fleksibel dari segi masa dan sangat sesuai untuk semua rakyat Malaysia, tak kira umur, tak kira jantina dan tak kira apa pekerjaan korang. Boleh buat dekat rumah dan di mana-mana saja. Program 7 hari dengan hanya RM89. Sekiranya tak ada perubahan lepas program, saya pulangkan duit anda. Hampir 10,000 orang pernah join Lemak Tuli, tak ada lagi yang gagal. Untuk bulan Ramadan ni, kita hanya ada 3 batch sahaja. Boleh klik link dekat bawah untuk daftar masa terhad, slot terhad. Jadi kalau korang nak kurus sebelum raya, boleh daftar Lemak Tuli. Jangan terlepas, jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Hoi, apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Selatan, Thailand dan Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, budak-budak. Let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tekan butang subscribe. Aku hari ni nak share dekat korang ada satu video ni yang ada kena-mengena dengan satu berita ni lah yang keluar lebih kurang hujung bulan 2 hari tu berkenaan dengan permintaan QPEX kepada kerajaan untuk menaikkan gaji penjawat awam. Tiba-tiba Perdana Menteri kita iaitu yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia cakap tak sesuai lagi untuk naikkan kadar gaji penjawat awam buat masa ni kerana boleh menyebabkan defisit tinggi yang mana boleh menyebabkan kekurangan keyakinan untuk pelabur-pelabur terhadap negara Malaysia. Itu alasan dia untuk katanya gaji penjawat awam tak boleh dinaikkan lah. Berita ni macam berita lama tapi baru je lalu dekat aku punya wall ni yang diambil daripada Facebook Alam Maya Official. Katanya, jom dengar penjelasan brother ni. Ramai pentaksub Anwar mengamuk bila brother ni dedahkan Anwar bodoh bab ekonomi. Ni yang aku nak dengar dan kita sama-samalah buat reaction apa yang brother ni cakap. Diambil daripada TikTok Nazrin Norani. Okay, so jom sama-sama kita tengok. Let's go. Ramai pentaksub Anwar mengamuk bila saya dedahkan dalam video sebelum ini yang Anwar tak tahu apa benda pasal ekonomi. Oi. Jom tengok ni. Okey. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda Waalaikumsalam. sedang menonton Apa Kata Nazrin. Okey, ceritanya macam ni. Anwar sebelum ni menidakkan permintaan QPEX untuk naikkan gaji penjawat awam. Macam aku cakap tadi lah. Alasan defisit tinggi, hutang tinggi, takut pelabur lari. Alasan yang biasa dia bagi tiap-tiap kali apa ada permintaan macam ni kan. Tengoklah sendiri sedutan video ni. Hutang 1.5 trilion, defisit 5.6%. Kalau kita tambah gaji, defisit jadi 6.5%. Tak ada orang datang melabur lagi negara. Dia tak yakin ada kekuatan tekad politik untuk mengurus negara dengan baik. Cuma kali ni saya tak nak ulas pasal kenaikan gaji pejabat awam sebab dalam video sebelum ni dah ulas dah. Kompi tengok sendiri. Kali ni saya video nak kantoikan temberang si Anwar ni. Temberang dia pasal kalau defisit tinggi, hutang tinggi, pelabur lari. Saya nak tanya anda semua. Kalau anda penyewa rumah, kalau anda nak sewa rumah lah kan, adakah anda akan tanya berapa bagi hutang tuan rumah dengan bank? Hutang sewa kat rumah bank mana? Ataupun anda akan tanya berapa saiz rumah, ada berapa bilik, isian rumah tersebut macam mana, persekitaran rumah ada defect ke tak kan? Okey, betul. Macam mana, dekat atau tidak dengan tempat kerja. Hal mana satu yang korang akan tanya? Korang tak pasal kadar rumah lah. Pasal details hutang tuan rumah. Korang cuma nak tahu berapa sewa rumah. Korang nak tahu apa benefit kepada korang kalau korang sewa rumah tersebut. Betul. Samalah juga macam pelabur asing. Pelabur ni bila nak melabur, mereka tengok kepada faedah serta pulangan kepada pelaburan mereka. Kalau mereka nak melabur dalam produk yang akan dieksport, mereka tengok kemudahan infrastruktur berkaitan. Macam isu yang berkaitan pembiayaan, jaminan bekalan tenaga kerja, fasiliti pelabuhan, keselamatan,
Kalau mereka nak ambil untung dari pasaran tempatan pula, mereka akan tengok kuasa beli rakyat, potensi pasaran dan hal-hal lain yang berkaitan. Tak adanya pelabur sibuk nak tengok bajet defisit ke tidak. Bukan tinggi sangat pun, 5.6% je. Tak adanya pelabur sibuk nak tengok hutang berapa trilion, selagi nisbah hutang negara dengan KDNK masih dalam skala yang boleh diterima. Tak ada masalah apa pun. Negara-negara jiran pun bajet defisit juga. Thailand, Indonesia, Vietnam semua bajet defisit. Filipina lagi tinggi tau defisit berbanding kita. Elok je FDI masuk mencurah-curah. Masalah kurangnya pelaburan asing ke negara kita sekarang ni bukan sebab defisit fiskal ke hutang negara ke, tetapi disebabkan oleh kebimbangan pelabur asing terhadap situasi politik negara ni. Korang ingat PHBN ni kuat ke? Goyang babe, goyang. Entah. Pelabur takut kalau diorang masuk nanti tiba-tiba tukar kerajaan, tukar polisi lagi. Susahlah diorang nak handle pelaburan mereka. Anwar tak nak akui hakikat ini. Hakikat yang pelabur asing tak nak masuk sebab politik Malaysia tak stabil. Kerajaan sekarang tak kuat. Sebab kalau dia akui benda ni, sama seperti mengakui yang dia sedang mengetuai kerajaan yang tak stable. Itu je. Bukan pasal defisit fizikal ke, bukan pasal hutang negara ke. Anwar takut nak mengaku yang kerajaan dia ni tak stabil. Itulah jawapannya. Pelabur asing tak berani nak ambil risiko nak masuk sebab kerajaan Anwar tak stabil. Okey, korang share video ni bagi kat Walanon biar dia orang gelupur sikit petaksub Anwar Ibrahim. Assalamualaikum. Saya ada tepuk tangan lagi. Ada masuk akal jugalah apa Brother Nazrin ni cakap kan. Tapi nampak gaya macam Brother Nazrin ni macam seorang yang ada ilmu macam kepakaran pasal ekonomi lah kan. Apa kata mungkin boleh aturkan sesi dialog ke, perbincangan ke, mungkin debat ke di antara Abang Nazrin ni dengan Menteri Kewangan kita yang selaku Perdana Menteri kita lah, iaitu yang berbahagia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi apa yang macam dia cakap tadi berkenaan dengan yang sewa rumah tu betul lah. Kalau nak sewa rumah, of course lah kita tanya pasal keadaan rumah, bukan kita tanya pasal owner tu bebas hutang. Tapi cuma aku tak sure lah sama ada dia boleh tak nak disamakan dengan pelabur asing nak melabur dekat negara kita. Apa yang pelabur asing nak tengok. Mungkin korang-korang yang peminat aku daripada Indonesia, daripada Singapura, Brunei, Selatan Thailand, Filipin, mungkin korang boleh bagi pendapat korang nanti sama ada kalau korang nak melabur untuk Malaysia lah, melabur dekat dalam negara Malaysia ni, apa yang korang tengok? Korang tengok situasi politik ataupun korang tengok orang kata pasal defisit lah, pasal hutang lah, benda fiskal apa semua yang aku tak berapa nak tahu sangat lah. Jangan risau, aku bukannya pentaksub kerajaan, aku bukannya menentang kerajaan, cuma aku impress dengan apa yang Abang Nazrin ni cakap, Brother Nazrin ni kan, yang mana boleh dikatakan macam masuk akal lah. Tapi itu cuma pendapat dia lah, yang mana pendapat dia kita perlu hormatilah. Yang bab dia hentam kerajaan, dia hentam lah tu kan bagi aku kan, itu wallahualam lah, ikut pendapat masing-masing lah. Tapi pendapat dia aku rasa kita harus ambil kira juga. Tapi aku tak sure sama ada betul ke tak itu yang difikirkan oleh pelabur asing bila dia nak melabur. Adakah betul pelabur asing takut nak melabur disebabkan situasi politik ataupun keadaan ekonomi dekat negara Malaysia. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang bolehlah share, dan kalau korang ada komen kat bawah yang mana yang peminat aku yang luar Malaysia, tolong komen. Bayangkan korang adalah pelabur dan korang nak melabur dalam negara Malaysia, apa yang korang akan pandang, sama ada situasi politik ataupun keadaan ekonomi dekat Malaysia ni. Dan jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah, kalau korang tengok dekat belakang aku ni, aku punya silver plate dah hilang, medal-medal aku pun dah hilang sebab aku sekarang ni dalam proses nak pindah rumah. Jadi aku pun tak berapa nak sempat nak syuting, aku tak berapa sempat nak edit video, dan kemungkinan aku kurang sikit lah upload video untuk dekat YouTube ni. Tapi kalau ada isu-isu hangat yang perlu aku bagi ulasan yang korang request dan sebagainya, insyaAllah aku akan buat demi korang. Yap, kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum, bye bye. Semoga semua kita dimurahkan rezeki, amin.